Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina. Allahumma arhamna bil-Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, pada tahun baru ini kita rancak dengan siri Tadabbur Al-Quran bermula dengan Ustaz Syahri semalam, dan hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang saya rasakan ada kaitan juga dengan tahun baru. Setiap kali masuk azam tahun baru, kita mengimpikan satu kejayaan yang ingin kita capai. Maka hari ini kita akan berbicara tentang kejayaan yang disalahertikan, dan kita akan melihat bagaimana surah Al-Mu'minun berikan panduan kepada kita bagaimana untuk menetapkan hala tuju kejayaan. Baik, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut kepada perbincangan kita berkenaan dengan topik kejayaan yang disalahertikan ini, adalah lebih baik untuk kita melihat, sebelum saya masuk kepada surah Al-Mu'minun, untuk kita melihat tiga kategori manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Yang pertamanya, kategori yang disebutkan sebagai Al-Mu'minun. Inilah yang dinyatakan dalam surah Al-Mu'minun. Yang keduanya adalah surah bercerita tentang munafiqun, iaitu surah Al-Munafiqun, dan juga orang-orang kafir, Al-Kafirun, iaitu surah Al-Kafirun. Terdapat tiga surah utama yang memberikan panduan kepada kita, yang membezakan di antara mereka yang berjaya dan juga mereka yang gagal, khususnya di dunia dan juga akhirat. Baik, maka surah Al-Mu'minun ini, kalau tuan-tuan melihat, kita lihat ayat ini dimulakan dengan qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Ini ayat yang pertama. Di penghujung surah ini Allah Ta'ala sekali lagi menyebutkan innahu la yuflihul kafirun. Dibuka dengan perkataan aflah, diakhiri juga dengan perkataan aflah, tetapi dalam bongkah yang berbeza, iaitu didatangkan dalam bentuk present tense di penghujung surah ini. Maka di sini Allah Ta'ala membawa kepada kita untuk melihat bagaimana sesuatu kehidupan itu perlu bermula dengan mindset untuk berjaya, dan di akhir sekali kita akan mencapai kejayaan. Cuma untuk mencapai kejayaan itu, ia melalui proses-proses yang disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ini. Maka kejayaan yang hakiki bukanlah kejayaan sekadar di dunia, tetapi kejayaan yang melibatkan kehidupan kita di dunia dan juga akhirat. Maka cantiknya surah ini bermula dengan kejayaan dan diakhiri juga dengan kejayaan. Maka begitulah kehidupan kita. Perlu ada mindset untuk berjaya, supaya di penghujung kehidupan kita, kita akan tergolong dalam golongan Al-Muflihun. Dan Allah Ta'ala associate perkataan aflah ini dengan perkataan Al-Mu'minun. Tidak disebutkan Al-Muslimun. Beza tak mukmin dengan Muslim? Beza. Mukmin confirm Muslim, Muslim tidak semestinya mukmin. Maka untuk berjaya yang sebenar-benarnya, maka ciri-ciri Al-Mu'minun itu perlu ada di dalam diri kita. Okey, ini kena mindset yang perlu kita jelas. Perlu jadi orang yang beriman, maka kejayaan yang kita akan kecapi itu merupakan satu kejayaan yang bukan sekadar di dunia, tetapi juga kejayaan di akhirat. Baik, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut, ingin saya bawa tuan-tuan dan puan sekalian untuk melihat hakikat kehidupan manusia. Manusia hakikatnya diciptakan dalam bentuk ataupun dalam dua elemen yang ada dalam diri manusia. Jasadnya, dan satu lagi adalah ruh. Maka which one yang kita rasa lebih penting sebenarnya, jasad ataupun roh? Lebih penting. Yang mana satu yang lebih penting? Tapi dua-dua tu penting tak?
Ya, penting, tetapi ada yang lebih penting. Sebab itulah Nabi Adam alaihissalam ketika mana diciptakan di dalam syurga, diciptakan pada permulaannya tanpa dimasukkan roh. Okey. Kemudian selepas itu, apabila Allah Ta'ala meniupkan roh, barulah diperintahkan iblis untuk tunduk sujud kepada Nabi Adam AS. Bermaksud, tanpa roh, manusia ada nilai tak? Tak ada nilai. Maka itulah kehidupan. Tetapi yang kita fikirkan, yang kita anggap kejayaan itu bersifat materialistik sahaja. Okey, apa takrifan kejayaan bagi anda semua? Cuba sebut pada saya. Ya? Contoh. Bahagia. Apa maksud bahagia? Bahagia apa? Hati tenang. Puas. Hati tenang, okey, puas lagi? Ya, ada kerja, okey, lagi? Bertujuan. Confident. Saya nak tanya Pak Cik lah kan. Pak Cik kan, kalau nak kahwinkan anak Pak Cik dengan seseorang, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada bakal isteri anak Pak Cik tu? Mesti beriman. Sebab kita bermula dengan surah Al-Mu'minun tadi kan. Kalau kita bermula dengan pertanyaan, mungkin jawapannya berbeza. Mindset itu perlu dibetulkan. Okey? Baik. Sebelum surah Al-Mu'minun adalah surah Al-Hajj. Di penghujung surah Al-Hajj, Allah Ta'ala berbicara tentang beberapa perkara. Yang pertamanya tentang salat, yang kedua tentang zakat, yang ketiga tentang berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini penghujung surah Al-Hajj. Bila masuk surah Al-Mu'minun, juga disebutkan tentang salat, tentang zakat, dan juga tentang apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak perkaitan di antara surah dengan surah? Jadi sebelum kita masuk kepada surah Al-Mu'minun, bila kita kalau ikut turutan Al-Quran, bila kita baca surah Al-Hajj dan tadabbur ni, kita boleh faham apakah kandungan surah tersebut. Kemudian bila masuk surah Al-Mu'minun, kita boleh melihat dengan lebih jelas perkaitan di antara kedua-dua surah tersebut. Dan cantiknya, apabila kita melaksanakan tuntutan ini, salat, zakat dan beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala janjikan kepada kita Firdaus. Berapa kali perkataan Firdaus disebutkan dalam Al-Quran? Berapa kali? Yang tengok saya pagi tadi dekat TV Ajarah mungkin perasan lah. Okay. Disebutkan berapa kali? 2 kali. Yang pertama di dalam surah confirm lah surah Al-Mu'minun. Satu lagi surah Al-Kahf. Okay. So 2 kali saja disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama surah Al-Kahf, yang kedua surah Al-Mu'minun. Firdaus bukan perkataan asal bahasa Arab. Firdaus adalah perkataan Parsi. Okay. Now kita nak tengok signifikannya. Perkataan Firdaus disebutkan di dalam surah Al-Kahf dan juga surah Al-Mu'minun. Baik. Apa persamaannya untuk seseorang untuk mencapai Firdaus Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Di dalam kedua-dua surah ini, Allah Ta'ala menyatakan tentang 3 bentuk kesedaran. 3 bentuk kesedaran. Kesedaran yang pertama adalah ibadah. Kesedaran yang pertama adalah ibadah. Ramai orang menyangkakan bahawa ibadah itu sekadar kita pergi ke masjid menunaikan salat, pergi buat haji, lagi berpuasa, baca Al-Quran, apa lagi? Zakat. Kita nampak Islam itu hanya associate dengan perkara-perkara ini.
Kenapa di dalam masjid orang tak berani nak mengumpat orang? Jangan mengumpat orang dalam masjid, dosa. Tapi bila keluar saja daripada masjid, boleh pula. Di manakah Tuhan? Adakah Tuhan hanya sekadar berada di dalam masjid? Maka kesedaran tentang bukan sekadar ibadah yang kita faham itu, ubudiyah itu perlu kita faham dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala berada di ini kan isu akidah pula kan, TK. Okey. Yang kedua adalah kesedaran yang tinggi tentang pengorbanan. Tentang pengorbanan. Maka kita melihat pemuda Al-Kahfi melakukan pengorbanan. Dan untuk mencapai kejayaan bukanlah sesuatu yang mudah, perlukan pengorbanan. Yang ketiga, khidmat kepada agama. Ini tiga perkara yang Allah Ta'ala sebutkan kepada kita. Yang pertamanya ibadah, yang keduanya pengorbanan, yang ketiga adalah khidmat pada agama. Khidmat pada agama ni adakah ustaz ustazah saja? Tak, semua orang perlu melakukan khidmat kepada agama sekadar yang kita mampu. Maka tuan-tuan, inilah tiga ciri yang disebutkan untuk mencapai firdaus Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita nak bermula dengan ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Di dalam bahasa Arab, sekiranya perkataan qad kemudian disusuli dengan past tense dalam bahasa Arab, itu menunjukkan satu bentuk penegasan. Sebab itu kita tengok terjemahannya apa? Sesungguhnya, penegasan. Qad aflahal mu'minun. Sekarang cuba fokus pada perkataan aflah. Perkataan aflah daripada tiga huruf, iaitu fa, lam, ha. Fa, lam, ha. Asal perkataan aflah. Dalam bahasa Arab, sekiranya perkataan mempunyai tiga huruf ini, fa, lam dan juga ha, ia bermaksud yang pertama membelah. Membelah. Okey. Yang kedua, memecahkan. Satu maksudnya membelah, satu maksudnya memecahkan. Okey. Baik. Petani dalam bahasa Arab kita sebut apa? Fallah. Ada kaitan tak dengan fa lam ha? Ada. Kenapa petani disebutkan sebagai fallah? Apa petani buat? Dia betul lah, dia bekerja, dia buat apa? Kita nak kaitkan dengan membelah dan memecahkan. Dia belah apa? Dia belah dan pecahkan tanah untuk memasukkan benih tanaman, dan benih tanaman itulah yang akan keluar untuk tumbuh tanam-tanaman yang dikehendaki. Maka sebab itu disebut sebagai fallah. Baik, di dalam azan dan juga iqamah, hayya 'alal falah. Oh, sekali lagi ada kaitan dengan tiga huruf ini, fa, lam, ha. Baik. Maka kejayaan tidak datang dengan mudah. Perlu dibelah, perlu dipecahkan. Itu maksud perkataan falah. Okey? Sebab itu perkataan falah merujuk kepada kejayaan di dunia dan juga akhirat. Ia berbeza, kita nak bezakan dengan perkataan fauz ataupun najah. Ada orang nama najah kat sini? Kalau kita sebut najah, kehidupan di dunia. Fauz juga tidak merujuk kepada kedua-dua jenis kejayaan.
Fauz adalah kejayaan di dunia. Najah juga kejayaan di dunia. Tapi kalau kita nak merujuk kepada kejayaan di dunia dan juga akhirat, perkataan yang digunakan adalah fa, lam, ha, ataupun dalam bahasa Arab disebut falah, hayya alal falah. Sebab itu dalam azan ataupun qomat kita tak sebut hayya alan najah ataupun hayya alal fauz. Subhanallah, perkataan Allah sangat-sangat detail. Allah, Ustaz, saya dah bagi nama anak Khairun Najah. Tak apalah, berjayalah, it's okay lah kan. Tapi jarang kita dengar orang bagi nama anak Falah. Pernah dengar? Sebab tak berapa nak komersial. Hari ni kan kita gabung-gabungkan nama anak tu kan, macam-macam nak pergi jadi baru ada kelas sikit lah kan. Okay, baik. Ibnu Faris di dalam Maqayisul Lughah menyebutkan perkataan falah bermaksud yang pertama kejayaan, yang kedua kebahagiaan. Baik, kalau kita takrifkan kejayaan itu orang yang memiliki harta yang banyak, orang yang punya pangkat yang besar, adakah dia bahagia? Adakah automatik dia akan bahagia? Tidak semestinya. Maka kejayaan yang hakiki adalah kita berjaya dan pada masa sama kita bahagia. Dalam bahagia ni ada apa? Dalam bahagia ada tenang. Ingat, senang tidak semestinya tenang. Senang tidak semestinya tenang. Ramai tak orang senang tetapi tidak tenang? Ramai. Jadilah orang yang senang tetapi tenang. That's why dalam surah Al-Mu'minun ini salah satu untuk mencari sumber ketenangan adalah melalui zakat. Melalui zakat. Ataupun melalui sedekah. Orang menyangkakan sedekah tu bila bagi makin berkurangan, makin stres. Duit tak banyak, lepas tu suruh bagi sedekah macam mana? Student kan? Nak makan pun kena nasi bajet kan, RM5, RM6. Macam mana nak bersedekah? Kita nampak begitu. Boleh tuan-tuan dan puan sekalian? Sebab itu kita kena bezakan di antara maksud perkataan ini, fauz, najah dan juga falah. Bila Allah Ta'ala bezakan, maksudnya makna juga pasti berbeza. Baik. Qad aflahal mu'minun. Perkataan al-mu'minun. Perkataan al-mu'minun. Kata nama ataupun kata kerja. Dia yang tak ada basic bahasa Arab, bila sebut al itu biasanya kata nama. Okay, biasanya kata kerja kita letak macam huruf ya ke yuflih tadi kan, yuflih ataupun huruf alif. Jadi kalau tengok ada al itu maksudnya kata nama. Baik, kita nak faham sekarang ni apa beza kata nama dengan kata kerja dalam bahasa Arab. Kata nama bermaksud sesuatu yang thabit, tetap. Apabila Allah Ta'ala menggunakan kata nama di dalam Quran, ia menunjukkan sesuatu yang thabit, iaitu tetap. Tetapi kalau digunakan kata kerja, ia boleh berubah-ubah. Kalau kita katakan past tense, sesuatu yang telah berlaku. Present tense, hari ini berlaku. Semalam mungkin tidak berlaku. Akan datang mungkin tidak berlaku. Tetapi apabila digunakan noun, kata nama, ia bermaksud sesuatu yang tetap. Maka untuk mendapat kejayaan yang hakiki, yang sebenar, apa yang perlu ada, yang perlu tetap dalam diri kita? Iman. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Macam lagu, okey. Boleh faham kenapa? Okey, sebab itu kita pasal ni dalam surah Al-As. Wal 'as innal insana lafi khusr. Sambung. Illal ladzina amanu. Itu kata kerja ke kata nama? Kata kerja. Kenapa tidak digunakan
illal mu'minun. Sebab Allah Ta'ala tahu manusia dalam soal, sebab al-as ini merujuk kepada kerugian di mana? Di akhirat. Wal 'as innal insana lafi khusrin. Khusr yang dimaksudkan itu adalah kerugian di akhirat. Apa buktinya? Tengok surah sebelumnya. Surah apa? Al-Baqarah, jauhnya pergi. Okey. Surah apa sebelumnya? Sebelum surah Al-'as adalah surah cepat. 1 2 At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Ini kerugian ini adalah kerugian manusia yang obses terhadap harta dan mereka akan rugi di hari akhirat. Selepas surah Al-'as adalah surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa'addada. Ini cerita tentang orang yang obses juga terhadap harta dan mereka akan rugi di mana? Di akhirat. Maka sebab itulah surah Al-'as ini dikatakan sebagai as-surah allati taqa'u baina khusrain. Surah yang terletak di antara dua kerugian. Kerugian disebutkan dalam surah Al-Humazah dan kerugian disebutkan dalam surah At-Takatsur. Maka apabila Allah Ta'ala menyatakan kerugian itu boleh diatasi dengan cara illalladzina amanu. Allah Ta'ala tahu manusia ni bila mana nak melakukan suatu kerja itu pasti sikapnya berubah-ubah, sifatnya berubah-ubah. Iman itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Sebab itu tidak digunakan al-mu'minun tetapi digunakan manu. Okey, apa beza kata nama dengan kata kerja? Kata nama itu satu yang tetap ada dalam diri kita, kata kerja sesuatu yang boleh berubah-ubah. Nanti buka Quran, sebab itu digunakan kata nama. Sebab itu digunakan kata kerja. Baik tuan-tuan, perkataan yang mempunyai huruf fa, lam, ha disebutkan sebanyak 40 kali dalam Al-Quran. 40 kali dalam Al-Quran. 40. 4 kali didatangkan dalam bentuk past tense. Perkataan aflah itu adalah past tense. 4 kali disebutkan dalam bentuk past tense. 23 kali disebutkan dalam bentuk present tense. 13 kali disebutkan dalam bentuk kata nama ismul fa'il. So semua ada berapa? 40. 4 kali past tense, 23 kali present tense dan 13 kali kata nama. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Banyak kita boleh melihat apabila Allah Ta'ala menyebutkan perkataan aflah ataupun falah ini sering dikaitkan dengan perkataan iman. Antaranya adalah surah Al-Qad aflahal mu'minun. Baik, dalam surah Al-Baqarah cuba cari satu ayat ataupun 2 ayat yang sebut iman, lepas tu sebut tentang orang yang berjaya. Sudah surah Al-Baqarah pula tu. Okey, kita tengok, kita baca sama-sama. Okey, alif lam mim, sambung. Hudal lil muttaqin allazi. Okey, ada tak perkataan iman kat situ? Okey, kat mana ada perkataan berjaya pula? Wa ulaika humul muflihun. Ada iman, ada sebut berjaya. Sekali lagi, al-muflihun, kata nama ke kata kerja? Maksudnya kejayaan itu adalah kejayaan yang, so nak dapat kejayaan yang tetap itu perlu apa? Illal ladzina, apa tadi? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian dia mesti ada solat, mesti ada zakat. Ada tak dalam surah Al-Mu'minun ni solat dengan zakat? Ada. Dalam surah Al-Hajj ada tak solat dengan zakat? Ada. Ini antara perkara-perkara yang boleh kita lihat dan kita faham sekarang ni bahawa solat, zakat antara elemen-elemen yang membentuk seseorang itu berjaya yang sebenar-benarnya.
Baik. Dalam kita nak mencapai kejayaan, pasti ada rintangan, pasti ada cabaran, pasti ada halangan. Antara halangan kita untuk mencapai al-falah itu, yang pertama, kejahilan diri. Kejahilan diri. Sebab apa kita tak nampak kejayaan di akhirat? Masalahnya adalah kejahilan diri. Macam mana nak ubat penyakit kejahilan diri ini? Datang ke TC. Tak apalah, TC ni salah satu lah. Maksudnya cari ilmu. Yang kedua, antara yang menghalang kita, iaitu nafsu yang jahat. Nafsu yang jahat. Yang ketiga, tipu daya syaitan. Dan juga yang keempat, tipu daya manusia. Dan keempat-empat halangan ini saya simpulkan melalui dua surah. Surah apa agak-agak saya nak sebut? Surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Masya Allah, ni semua pandai-pandai belaka ni. Surah An-Nas berbicara tentang musuh dalaman manusia. Surah Al-Falaq berbicara tentang musuh luaran manusia. Inilah dua musuh yang menghalang kita. Nanti balik baca tengok surah An-Nas cerita pasal apa, surah Al-Falaq cerita pasal apa. Baik. Baik, macam mana kita nak menghadapi halangan ini? Kejahilan tadi, macam mana kita nak menghadapi halangan dan juga rintangan ini? Qad aflaha maksudnya kena ada apa? Yes, imanlah yang boleh menjadi perisai kepada halangan-halangan ini. Tanpa iman, pasti kita akan tunduk kepada empat halangan tadi. Setuju dengan saya? Manusia imannya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka salah satu cara untuk meningkatkan iman adalah, tak payah sebut Quran, kita nak sebut ni surah Al-Mu'minun ni. Antaranya solat, nanti kita akan masukkan dengan lebih lanjut. Okey, boleh? Baik. Saya tak boleh nak terlalu mendalam sangat untuk setiap ayat kita, sebab kita nak cover, at least kita nak cover 11 ayat pada hari ini. Okey, dalam masa sejam. Tadi saya di TV Al-Hijrah diberikan hanya 22 minit. Termasuklah iklan, termasuklah nak menjawab soalan. Jadi serabut. So malam ni rasa agak puas sikitlah sebab boleh cakap dengan sepuasnya. Okey, iman sahaja tidak cukup. Berapa ramai orang yang mengaku beriman tetapi gagal. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangkakan mereka akan ditinggalkan untuk mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka masih belum diuji? Maka iman perlu disusuli dengan tindakan. Hari ini kita boleh mengaku aku beriman, tetapi kalau tindakannya tidak ada, ia tidak ada kesannya. Umpama kita menaiki kenderaan di atas highway dengan kelajuan 150 km sejam, kemudian tiba-tiba kita nampak kereta di arah yang bertentangan memberikan lampu apa kita panggil high beam. Apa tandanya itu? Jangan laju. Dia bagi high beam tu jangan laju, cukup kita jangan laju ke ataupun ada isyarat lain? Maksudnya di hadapan sana ada speed trap, ada AES, ada roadblock dan sebagainya. Baik, kalau kita steal dengan 150, okey, kita tahu, kita nampak, oh betul lah kat depan sana ada roadblock, tapi kita steal 150 dan tak pakai tali pinggang geledah. Apa akan jadi kalau kita sampai di distansi yang dimaksudkan? Kena saman. Maksudnya apa? Iman saja tak, percaya saja tidak cukup. Ia perlu disusuli dengan tindakan. Okey? Baik.
Jadi dalam surah Al-Mu'minun ini menunjukkan bukti-bukti iman. Bukti-bukti iman. Bukti yang pertama adalah solat yang khusyuk. Bukti yang kedua, membina benteng peribadi dari perkara yang memudaratkan dan tidak berfaedah. Yang ketiganya, membersihkan jiwa. Yang keempat, menjaga maruah melalui kemaluan. Yang kelima, melaksanakan tugas dan juga amanah. Dan yang keenam, kembali menjaga solat. Kita akan masukkan satu persatu nanti. Okay. Yang pertama, solat yang khusyuk. Khusyuk ni senang ke susah nak dapat? Susah kan? Tetapi mustahil tak untuk dapat? Tak mustahil. Okey? Kita nak cuba faham maksud khusyuk. Manusia ni kita ada insting rasa takut kepada sesuatu, betul? Yang belajar di universiti, apa ketakutan utama anda? Beasiswa kena tarik lagi? Diarah ni kalau student lah, kalau yang bekerja mungkin diarahkan untuk letak jawatan. Contoh, okey. Apa lagi yang kita rasa takut sebagai manusia? Exam, takut fail. Ni student punya side. Kalau suri rumah, apa yang ditakutkan? Takut anak-anak? Takut apa? Takut suami kahwin lain. Yang tu tak dapat dan nak membantu. Okey. Kalau ada ruang boleh bagi, boleh masuk lagi ke? Kalau yang lelaki boleh ke depan sikit ke? Maka pada diri manusia ada ketakutan-ketakutan tertentu, betul? Maka cara membina khusyuk adalah dengan kita meletakkan ketakutan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut untuk gagal, kita takut untuk mati, betul? Ada tak orang takut mati? Anda yang datang ke sini takut tak mati? Kenapa kita takut mati? Tak, okey. Kita kata amalan je lah. Tapi sebenarnya hakikatnya kita nak hidup lagi. Betul tak? Kan? Kita kata sebutlah amalan tak cukup. Sebenarnya kita nak hidup lagi. Betul tak? Hakikat yang sebenar, betul? Kita takut untuk miskin. Kita takut untuk ditekan oleh manusia. Ini ketakutan-ketakutan yang ada pada diri manusia. Maka apabila kita memusatkan seluruh ketakutan itu hanya kepada Allah, apa akan jadi? Kita berhadapan dengan kemiskinan. Kita akan fikirkan semua rezeki daripada siapa? Betul, ada rasa takut tak? So kalau macam tak berapa nak confident jawab tu, iman tu masih belum. Kalau kita pusatkan ketakutan itu kepada Allah, bagaimana dengan kematian? Bagaimana kita melihat kematian? Kita kata bila mati bertemu siapa? Tenang. Bila ditekan, diuji dengan pemerintah yang zalim dan sebagainya, kita katakan Allah Maha Kuasa. Now kita cuba memusatkan seluruh ketakutan kepada Allah. Begitulah dalam solat. Kita nak tanya, bila solat, tumpuan tuan-tuan dan puan sekalian di mana? Kalau yang lepas pergi shopping komplek, mungkin tumpuannya masih dekat barang-barang yang tidak sempat dibeli tadi. Faham tak maksud saya sekarang? Di manakah kita pusatkan tumpuan kita? Maka ini perkara-perkara yang boleh kita buat bila kita sebut. Okay. Jadi bila kita solat yang khusyuk
akan menghilangkan ketakutan. Solat yang khusyuk akan menghilangkan ketakutan kepada makhluk. Apabila hilang ketakutan kepada makhluk, timbullah pengharapan kepada Allah. Maka itulah manifestasi bagi ayat Iyyaka nasta'in. Boleh faham maksud saya? Baik. Dan solat 5 waktu merupakan RNR penyucian jiwa. RNR penyucian jiwa. Kenapa saya sebutkan RNR? Kita berpindah dari satu masa ke satu masa yang lain dengan bentuk solat yang dinamakan lain lah, nama solat itu. Daripada subuh kemudian masuk kepada zuhur, kemudian masuk kepada asar, masuk kepada maghrib, masuk kepada isyak. Itulah RNR kehidupan manusia. Berhenti tak perjalanan tu? Dia akan berpusing dan juga berpusing. Biasanya RNR ni kita buat apa? Kita buat apa? RNR tu apa? Rehat dan rawat. Tanya, solat kita rehat dan rawat ataupun macam mana? Kalau solat makin serabut, itu belum berehat dan rawat. Sepatutnya solat akan merawat diri kita. Kalau solat masih belum mampu untuk merawat diri kita, mungkin ada something wrong dalam diri kita. Salah satu something wrong itu adalah penyakit hati. Penyakit hati. Baik. Sekarang kita nak tengok apa yang something wrong. Sekarang kita dah cuba, katakanlah kita dah solat, kita dah jaga. Kita dah bina solat yang khusyuk itu. Kita dah dapat khusyuk itu. Lalu Allah Ta'ala katakan pada next ayat, iaitu sekarang tadi kita dah habis kepada alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian disebutkan apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Kita dah bina rumah yang cantik-cantik. Apa yang perlu kita buat dengan rumah tersebut? Binaan yang kukuh kan, dengan pintu yang cantik, tingkap yang cantik dengan lansir dan sebagainya. Apa yang perlu kita buat dengan rumah tersebut? Kena jaga rumah tersebut. Apa jadi rumah yang kita buat tapi tidak ada penjaganya, tidak ada yang menjaganya? Apa jadi kepada rumah itu? Dia makin lama makin usang dan mudah untuk rosak. Begitulah orang yang ada solat yang khusyuk itu, dia perlu jaga diri dia. Dia dah bina, dah cantik dah ni, kena jaga daripada apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Daripada apa? Daripada perkara-perkara yang tidak berfaedah ataupun sia-sia. Dan para mufassirin menyebutkan yang sia-sia dan tidak berfaedah ini adalah perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Maka kita dah bina cantik solat khusyuk itu, so kena jaga. So kalau kita check diri kita, solat masih belum khusyuk, maksudnya apa? Kita masih duk layan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Sebab tu kalau khusyuk tak dapat, maksudnya apa? Kita duk layan benda-benda yang tak berfaedah. Ini musabah untuk diri yang bercakap ni. So kalau kita check balik solat kita bagaimana, kan? Kadang-kadang solat kita terlupa rakaat ke berapa. Selalu kan? Dan kadang-kadang solat boleh menyelesaikan banyak masalah. Kadang-kadang masalah matematik, masalah nak masak apa, masalah macam-macam masalah boleh selesaikan dalam solat. Barang hilang boleh jumpa.
Okey, so kita check. Sekarang kita patah balik, kita tengok, okey, kenapa aku tak dapat solat yang khusyuk? Mungkin kita melayan perkara-perkara yang tidak berfaedah, yang membawa kepada dosa. Baik. Kemudian siapa tu apa? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Okey, tadi kita dah ada rumah yang cantik. Saya bawa analogi supaya kita mudah faham So, solat yang khusyuk itu umpama bangunan yang kita bina dah cantik dah ni. Kemudian apa yang kita perlu buat dengan bangunan tersebut? Tadi stepnya tadi tu kena jaga daripada anasir-anasir yang boleh menyebabkan rumah itu rosak. Now kalau rumah itu kita dah jaga daripada anasir-anasir itu, tapi kita tak jaga dari sudut kebersihannya, apa akan jadi? Rumah itu akan menjadi kotor, betul? Maka zakat adalah salah satu proses untuk membersihkan jiwa kita. Baik, soalan cepu cemas. Surah Al-Mu'minun ini surah Madaniyah atau surah Makkiyah? Macam mana aku nak jawab? Makkiyah? Madaniyah. Dia dua tu lah. Kalau bukan Makkiyah, Madaniyah, sebut lah salah satu kan. Yang kena lah. Surah Al-Mu'minun adalah surah Makkiyah. Okey, now kita nak cuba relate Bila surah Makkiyah, adakah difardukan zakat? Fasa Makkiyah adakah difardukan zakat? Zakat ni masa bila? Selepas Nabi hijrah baru ada zakat. Jadi apa maksud zakat dalam ayat ni? Zakat berasal daripada perkataan zai kaf alif maksurah, zakat. Okey, apa maksudnya? Dia ada kaitan dengan tazkiyatun nafs, iaitu penyucian jiwa. Jadi ayat ini membawa maksud yang umum, bukan bermaksud memberikan zakat, tetapi apa? Membersihkan diri kita daripada perangai dan juga budi yang tidak elok. Ini maksud umum bagi walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sebab itu Allah Ta'ala menggunakan perkataan, tengok ni, fa'ilun. Kebanyakan ayat-ayat yang berbicara tentang kefarduan zakat, Allah Ta'ala akan menyebutkan wa'atuz zakat, aqimus salah, sambung. Ada atuz zakat, itu maksudnya zakat yang perlu kita bayar. Tapi sekarang ni ada tak perkataan atuz zakat tu? Allah Ta'ala guna apa? Fa'ilun. Masya Allah. Bila kita faham ni, kita faham maksud ayat itu dengan lebih mendalam. Okey, boleh faham So kita faham sekarang, ayat zakat ni bukan zakat yang difardukan itu, tetapi zakat yang dinyatakan dalam maksud yang umum, iaitu apa? Pembersihan jiwa, perangai, akhlak kita daripada perkara-perkara yang kotor. Baik, boleh? Baik. Yang keempat. Okey, ulang pada saya, apakah tanda-tanda orang beriman? Yang pertama, solat yang khusyuk. Yang kedua, okey, so saya rephrase supaya anda dapat poin yang lebih tepat. Okey, memang dalam ini terjemahan kita kata menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia, tapi saya rephrase supaya tuan-tuan mudah faham. Bina benteng peribadi dari perkara yang memudaratkan dan tidak berfaedah. Bina, keyword dia adalah bina benteng peribadi. Okey, yang ketiga adalah pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa. So jangan tulis memberikan zakat. Confuse orang kan. Okey, tadi solat, kemudian zakat.
Okey, kemudian walladzina hum li furujihim hafizun. Apa maksud walladzina hum li furujihim hafizun? Iaitu menjaga maruah dan kehormatan diri melalui kemaluan. Okey? Baik. Kalau kita dah bina solat yang khusyuk tadi kan, kemudian kita jaga dia, kemudian kita bersihkan dia, tapi ada satu part yang kita tak jaga, iaitu apa? Kemaluan kita. Maka sekarang kita dapat lihat stage pembinaan manusia bermula dengan individual, sekarang masuk kepada keluarga. Nampak tak stage pembinaan manusia? Disebutkan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Ini bercerita tentang suami. Now kita masuk kepada stage yang kedua pembinaan manusia, itu bukan sekadar peribadi tetapi rumah tangga, iaitu keluarga. So nak berjaya ni dah ada stage. Okay, that's why di dalam rumah tangga dia ada dua konsep. Satu mawaddah, satu lagi apa maksud mawaddah dan juga rahmah? Yang pertama ejaannya berbeza, yang kedua mawaddah maksudnya apa? Kasih sayang ini untuk orang yang masih muda dan juga kuat. Ada itu yang sebab tu orang baru kahwin tu namanya mawaddah. Sebab apa? Kasih sayang tu kuat kan, rasa pergi kerja rasa rindu nak balik rumah cepat. Itu masih ada mawaddah. Cuba tanya orang yang kahwin 10 tahun. Ada rasa nak balik tak rumah tengok isteri? Itu bukan lagi mawaddah, itu namanya rahmah. Maksudnya belas kasihan. Ada beza antara mawaddah kasih sayang tu dengan belas kasihan. Sebab itu nak wujudkan rumah tangga yang dah lama membina jalinan tersebut, perlulah disuntik kembali mawaddah. Kalau tidak dia akan kekal rahmah. Kadang-kadang kita kata tak apalah, kesian kat dia. Nampak? Kesian kat dia. Hanya tinggal kesian. Dulu apa dulu? Ada dalam bahasa kita apa? Sayang. Dulu sayang. Sekarang tinggal apa? Kesian. Tak percaya tanya orang lama lah. Betul tak pakcik? Tapi pakcik dia maintain mawadah tu sampai sekarang. Betul tak cik? InsyaAllah. Sebab tu dia datang sini bawa anak, bawa isteri. Bagus. Kekalkan mawadah itu. Okey. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Ini cerita pasal adat jahiliah, iaitu ada hamba wanita. Okey, jadi hak seorang lelaki adalah untuk membuat seperti mana yang boleh dilakukan kepada isteri. Tapi disebutkan malakat dalam bentuk fi'il madhi, past tense, bermaksud perkara itu telah berlalu. Okey, boleh? Baik, kita nak bincang panjanglah dari sudut itu. Kemudian faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Kemudian siapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Sekarang ni kerosakan manusia sekarang, terutamanya remaja hari ini, adalah melalui ini. Saya sebutkan terus, iaitu masalah dari sudut perbuatan seks. Di YouTube hari ni kita boleh buka, melayari tanpa ada batas. Dan bila tengok, dia akan bagi kesan kepada apa ni? Kemaluan. Sebab itu kena menjaga maruah kita melalui apa?
kemaluan. Ini perkara yang Allah Ta'ala sebutkan dah lama, dan sekarang kita melihat kesannya sangat-sangat bahaya. Remaja pada hari ini, umur yang muda, telah melakukan perbuatan seks. Setuju dengan saya? Saya tahulah, saya duduk universiti, banyak handle perkara-perkara yang masalah-masalah yang begini. Ini perkara-perkara yang perlu kita jelas. Anak-anak muda di sini, saya tidaklah tua sangat kan, ingat perkara ini. Jaga apa? Kehormatan dan juga maruah kita melalui apa? Kemaluan. Maka nak tahu kita ada iman ataupun tidak, tengok ketika mana kita duduk berseorangan, kita buat apa. Mungkin depan orang ramai kita tak buat, tapi bila kita seorang-seorang, apa yang kita buat? Itu kita boleh letakkan ataupun kenal pasti level iman kita. That's why Allah Ta'ala kata apa? Start daripada awal kena jaga apa? Solat tu, solat. Kemudian jauhkan diri daripada perkara-perkara yang tidak. Itu tadi tu. Kena ada prevention dulu sebelum masuk kepada ni, kepada sexual ini. Prevention daripada awal lagi. Perkara-perkara yang tidak berfaedah. Baik. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang menjaga amanah dan juga janjinya. Okey, tadi kita bermula dengan penjagaan peribadi, individual, kemudian kita masuk kepada family. Now kita masuk kepada masyarakat dan juga negara. Dalam masyarakat, dalam berpersatuan, pasti kita diberikan amanah, betul? Maka kena jaga amanah. Dalam mentadbir negara, adakah itu satu amanah? Ya, itu adalah satu amanah. Maka kita dapat melihat sekarang ni Allah Ta'ala mengajar kita melalui surah Al-Mu'minun ini, pembentukan bukan sekadar individual, tapi dia berperingkat. Individual, kemudian masuk kepada keluarga, masuk kepada masyarakat. Now we are talking about macam mana kita nak develop country, negara kita. Cantik betul surah Al-Mu'minun ini. Tapi kalau kita baca terjemahan, kita nampak tak benda-benda macam ni? Sebab tu perlukan tadabbur. Kita nampak apa pembawaan yang disebutkan melalui surah ini. Okey? Maka amanah ada dua bentuk. Satu, amanah peribadi. Kalau kita seorang ayah, amanah kepada siapa tu? Kepada isteri, kepada anak. Kalau kita amanah seorang ibu, apa yang perlu kita buat? Kepada suami, kepada anak-anak. Kalau kita sebagai anak, amanah kepada itu amanah peribadi. Yang kedua adalah amanah raya. Tak, saya sebut ni betul ni. Perkataannya adalah amanah raya. Kenapa amanah raya? Amanah raya merujuk kepada khalifatun fil ard. Kalau perintah negara itu disebut sebagai amanah raya. Ini saya bukan balawak ni. Korang gelak. Satu amanah peribadi, satu lagi amanah raya. Tidak ada kena-mengena dengan mana-mana syarikat. Okay. Okay. So sekarang kita melihat pembinaan iman ini melalui beberapa proses dan melalui beberapa fasa, betul? Proses yang pertama tadi apa? Itu fasa, proses. Solat yang khusyuk, kemudian membina benteng peribadi. Yang ketiga, membersihkan jiwa. Yang keempat, menjaga kemaluan. Yang kelima, amanah. Satu amanah peribadi, satu lagi amanah amanah raya. 5 kali dah ulang amanah raya ni. Okay. Now, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya. Okay. Setengah patah balik kepada apa? Okey, cuma ada tak beza ayat ni dengan ayat sebelumnya? Tak, pada perkataan solat. Ini apa? Kan, dia apa tu? Prayers. Okey, sekarang kita tengok sini.
Oh, sama juga terjemahan, salah Solah ni singular. Solah singular. Kalau solawat plural. Jamak. Satu mufrad, satu jamak. Okey, solat kat sini, solat ini refer kepada solat 5 waktu. Refer kepada solat. So once sudah ada solat 5 waktu, sekarang masuk kepada apa? Solawatihim. Ini refer kepada solat-solat nawafil, solat sunat. So maksudnya bila kita dah ada strong solat wajib tu, kita dah jaga betul-betul, kena jaga diri kita melalui apa? Solat sunat. Maka orang yang jadi pemimpin perlu banyak lakukan solat. Dia jangan solat sunat je tau. Wajib kena dahulukan terlebih dahulu, kemudian baru disusul dengan solat sunat. Maka tuan-tuan nak mendapatkan kekuatan peribadi, kekuatan sebagai di dalam keluarga, kekuatan di dalam masyarakat, kekuatan di dalam negara, yang pertama jaga solat 5 waktu, yang kedua perbanyakkan solat sunat. Subhanallah, cantik sungguh Allah Ta'ala nak ajar kita. So kita akan melihat cycle apa, seolah-olah kita sedang membina apa tu, kita sebut satu kitaran, satu perisai. Dimula dengan solat, ditutup dengan apa? Solat. Sebab itulah amalan pertama yang akan dihisap di hari akhirat nanti apa? Solat. Sekarang kita faham apa sebabnya, apa peranan solat. Sebab itu saya nak siapkan orang-orang yang ada, banyak orang yang datang berjumpa dengan saya, Ustaz, hati saya baik walaupun saya tak solat. Okey. Dia tak solat, dia kata saya tak solat tapi saya tak buat jahat dekat orang. Saya tak solat tapi saya jaga amanah. Saya tak solat, saya tak membawang. Okey. Itu hanya sekadar di bibir. Anda akan melihat orang yang tak jaga solat pasti akan buat benda-benda ni. Pasti. Okey. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan balik ni sebar-sebarkan mesej kepada kawan-kawan kita, anak-anak kita, okey, jiran-jiran kita. Sebab saya sedih sekarang ni, saya yakin, sebab saya berada di universiti, saya yakin ramai orang yang tidak solat. Ramai. Saya sangat yakin. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau rasa diri tu gundah gulana, cek apa? Cek solat. Dan that's why dalam sunnah Nabi SAW, bila mana kita buat dosa, Nabi ajar kita untuk segera melakukan solat. Ini antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan. Okey? Baik. Saya nak sentuh sikit. Boleh ke? Kita sampai sepatutnya pukul 9 berhenti, kemudian kita buka soalan. Ada soalan ke sebelum saya masuk? Saya nak sebutkan kat sini apakah sebab-sebab yang boleh mencapai kejayaan di dunia dan juga akhirat. Saya akan sebutkan sebentar lagi. Cuma ada soalan tak sebelum saya pergi lebih lanjut? Diam tu tanda. Okey, terima kasih. Baik. Terdapat dua sebab utama yang membawa kita kepada al-falah. Dua sebab utama. Sebab yang pertama adalah a'malul qulub, amalan-amalan hati. Okey, saya akan jelaskan sebentar lagi. Yang keduanya adalah a'malul jawarih. A'malul jawarih. Apa maksud a'malul jawarih? Amalan
anggota badan kita. Satu amalan hati, satu lagi amalan anggota badan kita. Okey, apakah amalan hati yang perlu kita jaga untuk membawa kepada al-falah? Yang pertamanya adalah al-iman, iaitu iman. Baik, cuba catat ni, saya nak bagi assignment sikit, boleh ya? Okey, balik tengok surah Al-Qasas ayat 67. Surah Al-Qasas ayat 67. Surah An-Nisa ayat 136. Tak apalah, dua lah Kang. Banyak sangat pula assignment ni kan. Dah lah, aku dekat universiti ada assignment, ada lagi assignment kat TC ni. Okey. Okey, ayat-ayat ini berbicara tentang apa? Tentang bagaimana iman itu membawa kita kepada al-falah. Iman membawa kepada al-falah. Baik. Yang kedua, amalan hati yang perlu kita jaga iaitu at-taqwa, iaitu takwa. Tuan-tuan faham apa perkataan takwa? Takwa juga daripadanya datang perkataan wiqayah. Apa maksud wiqayah? Prevention. Maka takwa itu bukannya tunggu buat tu, tapi apa? Prevent daripada sebelum buat. Sebelum buat sesuatu kena prevent, itulah takwa. Contohnya kita duduk sorang-sorang tadi kan, dalam duduk sorang-sorang dalam bilik, ada komputer, wifi-nya laju. Kita buka YouTube, kita buka cerita apa cerita, tuan-tuan tengok cerita apa Tak ada pun center. Oh, masya-Allah. Insaf sekejap kan. Tiba-tiba kita buka video tu, tiba ada video sampingan di sebelah itu yang macam menarik perhatian kita. Sekarang ni nak klik ataupun tidak? So cara kita nak wujudkan takwa tu apa? Jangan kita prevent terlebih dahulu. Itulah takwa. Nak faham bagi mudah lah. Sebab kita duk takwa kan. Takwa dari sudut bahasa, dari sudut istilah, pening kepala nak faham kan. Okay, so cara mudahnya takwa itu apa? Prevention daripada kita buat kepada buat sesuatu perkara itu. Dan nak prevent itu perlu ada apa? Iman kepada siapa? Allah. Semua ada kaitan tu. Baik. Yang ketiga, sabar. Yang ketiga, sabar. Okey, kita balik kepada situasi tadi kan. Nak klik YouTube tadi kan. Satu ada prevention, satu lagi kena ada apa tu? Kena ada sabar. Betul tak? Kan, sabar. So dia kait tu. Okey. Kemudian yang keempat, sebab kita mencapai kejayaan yang sebenar adalah dengan cara kita melihat nikmat Allah itu sebagai pembina iman kita. Bukannya nikmat Allah Ta'ala itu menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Lalu wujudnya rasa syukur. Tuan-tuan datang kat sini nanti naik apa? Naik motor kan? Adik-adik naik motor kan? Teringin nak pakai kereta? Teringin nak pakai kereta? Adalah hujan kan? Kita ada keinginan tersebut. Tapi kita kena be careful. Sebab apa? Keinginan itu kadang-kadang menimbulkan hasad dengki. That's why nak tengok nikmat ni, nak menunjukkan orang yang syukur, tengok nikmat, tengok orang yang lebih rendah daripada kita. Naik motor kan? Ada orang jalan kaki. Anda jalan kaki, tak ada motor, tak ada kereta, tengok apa? Tengok orang tak ada kaki. Orang tak ada kaki, tengok siapa? Tengok siapa? Orang yang lumpuh.
Okey, orang yang lumpuh tengok siapa? Tengok orang mati, susah terus kan. Nampak tak kita melihat orang yang lebih dari sudut nikmat, tengok mereka yang dapat kurang daripada kita. Kalau kita tengok orang yang dapat lebih dari kita, dia akan menimbulkan hasad dengki. Barulah timbulnya rasa syukur. Kan? Tapi dia tidak macam mana. Okey, aku naik motor kan, selama-lamanya aku akan naik motor. Sebab apa? Aku syukur. Itu bukan syukur itu tak berapa cerdik namanya tu. So manusia perlu ada progress. Mampu belilah kan. Okey? Baik. Yang ke berapa tadi? Yang kelima, taubat. Bukan taubat, taubat. Okey, assignmentnya tengok surah Al-Qasas ayat 64 sehingga ayat 67. Surah Al-Qasas ayat 64 hingga 67. Cerita pasal taubat. Kemudian yang seterusnya, ikhlas. Ikhlas. Tuan-tuan datang sini ikhlas tak? Ikhlas tak datang sini? Kenapa takut nak sebut? InsyaAllah kan. Okay, datang sebab kita nak belajar sesuatu. Okay, that's why saya nak beritahu tuan-tuan datang ke sini jangan sekadar mengenyangkan intelektual. Datanglah sini untuk mengenyangkan roh tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau kita sekadar mengenyangkan intelektual, kita sekadar nak tunjuk pandai dekat orang, aku tahu itu, aku tahu ini, balik kita tak buat pun. Tapi kenyangkan apa? Roh. So jangan datang sebab apa? Balik ni aku akan okey. Bilik kan ramai kawan-kawan kita. Okey, mari sini kita nak tadabbur surah Al-Mu'minun. Kawan semua tengah mulut kan. Okey, boleh sebab tu kena wujudkan. Bila kita nak mengenyangkan roh, walaupun benda tu kita dah dengar 10 kali pun, kita akan kata apa? Aku nak dengar lagi. Tapi kalau untuk tujuan intellectual, kita kata apa? Aku dah tahu dah. Maka itu akan membina sifat ego dalam diri kita. So kena jelas cara kita berinteraksi dengan ilmu. Baik. Yang seterusnya adalah khusyuk. Khusyuk. Okay, tadi kita dah berbicara tentang khusyuk ini. Baik. Tadi itu adalah amalan-amalan hati. Sekarang kita masuk kepada amalan-amalan tubuh badan kita. Yang pertamanya, solat. Okay. Solat. Sebab tu dimulakan dengan amalan hati terlebih dahulu, kemudian baru masuk amalan fizikal. Sebab orang yang solat ramai, orang yang solat. Tapi kalau tak ada amalan hati, solatnya akan jadi kosong. Okay. That's why dalam surah Al-As, wal-'asr innal insana lafi khusr, sambung, illal ladzina amanu. Kemudian baru apa? Start dengan amalan hati terlebih dahulu, barulah amalan fizikal kita. Okey. Okey, yang pertama tadi apa? Solat. Yang kedua, bersedekah. Memberikan sedekah. Ini antara yang membawa kita kepada al-falah. Okey. Iklan biasalah. Okey. Yang ketiga, mengingati zikrullah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak zikrullah ni, ingat Allah ni? Kita faham tadi tu konsep ubudiyah itu, Allah Taala. Okay, kita faham, bukan sekadar kita rasakan apa di dalam masjid. Okey, itu kita kena faham. Islam itu tidak sekadar berada di dalam masjid. Okey. Yang ke berapa tadi? 4. Berjihad di jalan Allah.
Jihad ni bukan sekadar jihad pergi berperang. Antara jihad terbesar manusia adalah jihad melawan nafsu. Okey. Boleh tengok surah Ali Imran ayat 200. Ali Imran ayat 200. Assignment Yang ke 5. 4 ke 5? Kalau sebut 4 tu masih ada satu point yang miss. Yang kelima, perbanyakkan melakukan kebaikan. Fi'lul khair wa da'wah ilaihi. Satu, kita banyak buat baik. Satu lagi, ajak orang buat baik. Kita buat baik, kita jadi baik, dan kita ajak orang jadi baik. Itulah 5 perkara. Sebenarnya banyak lagi lah, tapi kita lah secara umum supaya kita boleh praktis bila kita balik ni. Okey, boleh ulang balik tadi. Amalan hati apa yang pertama? Iman. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, syukur. Yang kelima, taubat. Ada lagi? Yang keenam, ikhlas. Khusyuk. 7, amalan fizikal, jawarih. Solat. Apa dia? Bersedekah, zikrullah, mengingati Allah, berjihad di jalan Allah, kemudian melakukan kebaikan dan ajak orang buat baik. Kita tengok simple-simple yang mana kita boleh buat, kita buat dululah. Ya? Menuntut ilmu, termasuklah tu. Sebab sebelum kita nak apa? Kita nak solat, sebelum kita nak bersedekah, semua tu kena ada ilmu. Macam mana kita solat tak ada ilmu? Kan bahaya kan solat tak ada ilmu. So ilmu, knowledge comes first. Sebelum yang tadi tu kan. Knowledge dulu. Okey? Baik, boleh? Saya terpaksa berhenti sebab saya nak balik ke Johor. Saya menetap di Johor. Ada soalan? Tuan-tuan boleh faham kan? InsyaAllah. Ya. Perempuan yang tak solat, tak boleh solat ke tak solat? Ada beza tu? Tak boleh solat, okey. Beri cuti, okey. Waktu cuti tu soalan dia? Amalan apa? Betul. Okey, kena okey. Dia solat satu. Bila tak boleh solat, dia ada satu lagi iaitu zikrullah. Ingat Allah tu tidak semestinya dalam bentuk solat. Ingat Allah itu. Okey, zikir tak ada isu. Okey, Al-Quran yang ada isu untuk dari sudut bacaan, betul? Tapi ada macam saya ada macam tengok kan tips lah kalau macam wanita ibu lah especially yang tak solat, dia macam nak galakkan anak solat, dia macam kena bentang buka bentangkan sejadah. Itulah nak tunjukkan ada solat walaupun dia tak solat kan. Itu dari sudut pendidikan lah kepada anak-anak. Tadi yang tuan tanya tu berkenaan dengan isteri tu sendiri, betul? Okey. Ada soalan lain? Itu tandanya kita kena balik lah. Okey. Cuma saya nak promote sikit lah. Alhamdulillah Tadabbur Center telah ditawarkan untuk mengendalikan slot di TV Al-Hijrah setiap hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. So tadi saya, esok Ustaz Syahmi, hari Ahad Ustaz Syahri, jam 7.30 pagi. 10 tahun lepas kami diberikan sejam. Kali ini kami hanya diberikan 22 minit sahaja. So agak terbatas. Cuma perbezaannya kali ini kita tadabbur dari sudut tema. Sebelum ni kita tadabbur surah. Untuk kali ini tahun 2020 kita tadabbur tema-tema tertentu. Tadi saya ini Jumaat kan? Okay. Tadi saya mentadabbur tema kejayaan. Esok Ustaz Syahmi berbicara tentang kehidupan yang disebutkan dalam Quran. Hari Ahad insya-Allah Ustaz Syahri. Kalau tak dapat tengok TV, boleh tengok dekat FB. FB akan ada live lah setiap hari. Okey.
Moga-moga apa yang kami cuba sampaikan itu dapat memberikan panduan kepada diri kami sendiri dan juga tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Baik, tak ada soalan Ya. Saya dalam hadis Jibril, bila mereka bertanya kepada Nabi berkaitan dengan ihsan. Okey, anta budallah ka annaka taraha. Okey. Jadi khususnya dalam bab solat, bagaimana kita nak mencapai martabat ihsan? Itu okey, macam mana mencapai martabat ihsan? Sebab itu sebelum solat tu kena ada iman. Barulah capai anta budallah ka annaka taraha. Kalau iman tak ada, dia takkan capai dalam solat. That's why kena develop iman itu. Macam mana nak develop iman itu? Kena start dengan akidah. Itu perlu, proses tu perlu dimulakan dari akidah, kemudian syariat, kemudian akhlak. Baru proses itu akan berlaku. Sebab kita ingat, kalau ibadah tanpa akidah, syariat tanpa akidah, syariat itu akan menyeleweng. So start dengan akidah, iman, kemudian syariat iaitu ibadah, kemudian barulah keluarnya akhlak. Wallahu a'lam. Okey? Boleh tuan-tuan? InsyaAllah kita berhenti setakat ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang datang pada malam ini. Moga-moga ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan salat. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay, ada UKM. Oh, UKM. Kerja Islam. Dia jaga kerja Islam. Okey. Selamat sampai ya. Kemudian dah berhenti kot. Dah berhenti ya? Okey. Boleh kan tu? InsyaAllah. Nanti dia nak kontak.